Baik. InsyaAllah kita mulakan pengajian pada subuh ni. Kita sama-sama baca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil kiram. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan perhatikanlah apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, itulah hari akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala itu maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala akan kebajikan dan saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati pada Tuan Imam kita, seluruhnya silakan Tuan Bilal, tak lupa juga sejak kita, kemudian datang kuasa masjid, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan izin Allah Ta'ala izinkan pertemuan kita pada kali ini. Minta maaf minggu yang dulu tak dapat hadir kerana kelewatan. Saya jaga je dah azan subuh. Jaga je dah azan. Allah kata. Tak ada apa-apa. Pagi ni memang awal lah. Pukul 4 dah bangun. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ni kita lihat di muka surat 379 betul tak? Punca dia ni 379. Kata musannaf ataupun pengarang kitab, iaitu Syekh Athaillah Sakandari, dan juga dia punya syarah ni itulah Syekh Said Awa rahimahullah taala. Jadi kita masih lagi dalam pasal yang kedua, pembetulan dan nasihat kepada orang yang memperolehi darjah ataupun kedudukan wali. Ni kedudukan ini memang bahas berkenaan dengan wali lah. Walaupun kita bukan wali, bukan wali untuk nikah lah, wali nikah, tapi sekurang-kurangnya kita tahulah mana wali ini bukannya sempurna, masih lagi ada kelemahan dan kekurangan kat situlah. Baik, apa kata musannaf? Ini Syekh Said Awa kata punca pada maksiat zahir iaitu mengikut hawa nafsu.
mengikut pada hawa nafsu, dan ia merupakan bahagian nafsu. Di dalam amalan ketaatan juga terdapat bahagian nafsu. Umpamanya seseorang beramal sebagai tiket untuk mendapatkan pangkat. Umpamanya seorang beramal kerana sebagai tiket untuk mendapatkan pangkat kebesaran, kepimpinan dan pujian daripada orang ramai. Inilah tuntutan nafsu yang tersembunyi. Ini nafsu tersembunyi lah nama dia. Dalam amalan kita ni ada dua jenis. Satu amalan taat, satu amalan tak taat. Amalan tak taat tu memang jelas lah, memang ditolak oleh Allah Ta'ala. Ni amalan yang taat ni pun ada juga benda-benda yang tak elok, benda-benda riak kan, dia sum'ah dan ujub pun ada. Ujub ni hairan diri lah, ni biasa ada juga kalangan kita, apalagi kalau kita orang awam. Tapi itu kita dalam proses menuju kepada Allah, jadi tak terlepas daripada kekurangan-kekurangan tersebut. Inilah tuntutan nafsu yang tersembunyi. Sehubungan dengan itu adalah sukar untuk merawatnya. Sukar kita nak rawat, nak masmi nafsu ni, sebab dia dalam badan kita. Kalau askar kat luar tu senang kita nak perang, nampak kan, nampak kita nak tembak ke pakai machine gun ke, tembak pakai mengiam dan sebagainya. Ini musuh dalam selimut. Musuh dalam badan kita, nafsu. Sukarlah untuk kita merawatnya, kecuali orang-orang yang arif, yang sudah pun benar-benar kukuh kedudukannya. Jadi rawatannya ialah bil iltizam dengan arahan mereka. Orang iltizam dengan arahan orang mereka ni siapa? Orang-orang arif lah. Iltizam dengan arahan mereka dan mendapat keizinan mereka. Orang-orang yang darjat tinggi, orang-orang billah kan, kedudukannya tinggi Allah Ta'ala, maka mereka itulah orang-orang yang boleh membantu kita lah. Guru-guru yang mursyid ialah akan membantu kita. Baik, antara fenomena runtutan nafsu yang zahir dalam amalan ketaatan ialah seseorang menjadikan amalan ketaatan yang dilakukannya untuk mendapatkan makna yang tersembunyi, yang terjemusnya ke lembah riak. Misalnya ingin supaya zahir pada dirinya tanda-tanda ketaatan, supaya orang ramai menyatakan si fulan mempunyai muka yang jernih, masya-Allah. Si fulan tu mukanya jernih lah. Ini jenis orang tawaduk ni. Ataupun mungkin dekat dahinya ada hitam kan. Tengok, ini orang taat, orang kuat ibadah ni, orang patuh pada Allah dan sebagainya. Jadi kadang-kadang benda tu menimbulkan riak, pada yang seumpunya tadi lah. Sebabnya kena berhati-hati kan. Si fulan itu mempunyai muka yang jernih, ni salah satu juga. Boleh jadi riak memasukkan hati anda dari arah yang tidak dilihat oleh makhluk kepada anda. Macam tu. Orang ramai nak nampak dari segi zahiriat lah, nampak dia orang ni baik, orang bagus kan. Ni jadi orang buat taat ni, kaki mau sujud ni. Kaki mau sujud, kaki program-program dan sebagainya. Jadi benda tu kadang-kadang boleh menimbulkan riak pada kita. Kita minta banyak berlindung kepada Allah Ta'ala daripada sifat-sifat tersebut. Takut nanti hilanglah kita amalan kita, pahala kita. Ada 3 golongan tu yang dinebu tu. Golongan yang awal yang akan diazab, masuk dalam neraka. Pertama, ahli damawan. Yang kedua, orang yang diberikan kemahiran Quran, dermawan, kemahiran Quran, dan juga fisabilillah, yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 golongan disebut dalam hadis. Hadis ni dah sebut kat sebelum ni kan, sebenarnya ada kan, kita dah sebut dah. Ada 3 golongan. Pertama tu yang berperang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kemudian Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu dah buat ketika hidup kamu dalam dunia? Maka dia kata dia telah berperang pada jalan Allah Ta'ala.
menggunakan segala kudratnya untuk berperang pada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata, engkau pembohong, engkau pembohong, engkau berperang tidak lain untuk nakkan hapuan dunia, kedudukan dunia dan sebagainya, dan kamu telah mendapat bahagian tersebut. Di akhirat tiada lagi bahagian untuk kamu, masuklah kamu ke dalam neraka. Golongan yang pertama, lelaki pertama. Dan lelaki yang kedua, dia mempunyai harta yang banyak. Jadi Allah Ta'ala tanya pada dia, apa yang kamu dah buat tentang harta kamu? Aku telah infakkan ke jalan Allah Ta'ala, sedekah sana, sedekah sini sebagainya. Maka Allah Ta'ala kata, engkau pembohong. Kamu buat itu semuanya untuk supaya engkau dapat nama, engkau dapat kedudukan dan sebagainya, dan kamu dah mendapat bahagian kamu di dunia. Jadi akhirat tak ada lagi bahagian kamu, kata Allah Ta'ala. Masuklah kamu ke dalam neraka. Hadis tu di muka surat 331 kan? Cuba tak? 331 tu. Kemudian yang seterusnya ialah orang yang banyak baca Quran. Orang yang banyak membaca Quran. Allah Ta'ala tanya pada dia, apa yang kamu buat tentang ilmu kamu kat dunia dahulu? Dia kata dia telah mengajar kepada manusia tentang ilmu berkenaan Quran, kemahiran Quran dan sebagainya. Dan dia buat kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, puan pembohong, kamu buat itu supaya engkau nak orang kata engkau ni kau seorang yang qari, kau seorang yang qari, kau yang hebat Quran, kau bagus Quran dan sebagainya, dan kamu telah mendapat bahagian kamu di dunia. Jadi akhirat tiada lagi bahagian kamu, masuklah kamu ke dalam neraka. Kemudian, wahai Abu Hurairah, kata Nabi, ni riwayat daripada Abu Hurairah hadis ni, betul kan? Wahai Abu Hurairah, 3 orang lelaki itu ialah makhluk yang pertama yang merasai azab neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi dan dikeluarkan oleh Muslim dan juga Imam Nasa'i. Allah Ta'ala, Masya Allah, tuan-tuan. Harap-harap kita tak masuk dalam kumpulan tersebutlah, 3 golongan tersebut. Baik, kita kembali pada tadi. Jadi antara fenomena runtutan nafsu dalam amalan ketaatan ialah kesungguhan manusia supaya orang ramai mengetahui kelebihan dan keistimewaannya. Kesungguhan manusia, mana yang bersungguhlah manusia tu. Ini salah satu daripada runtutan nafsu. Ini nafsu juga. Mana orang yang berjalan menuju pada Allah Ta'ala ni, dia nak orang ramai kata dia ni ada kelebihan, dia ni ada keistimewaan. Kemudian dia mengetahui supaya orang tahu dia termasuk golongan wali Allah, dan dia ni orang yang dikurniakan karamah dan sebagainya. Jadi kesungguhan itu merupakan bukti yang ia sebenarnya tidak ikhlas ketika berada pada makam ubudiyah. Macam tu. Jadi keinginan dia untuk orang kata dia ni hebat, dia ni bagus, mana dia tahu sebersebi dan sebagainya, dia lengkap. Dia ada kelebihan, dia ada darjat wali, doanya mustajab, dia ni muka jernih lah kan. Ni ciri-ciri orang beriman, orang soleh kan. Jadi kadang-kadang menimbulkan tidak ikhlas ketika berada dalam makam ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah itu Syekh Ibn Athaillah menunjuk kepada kita jalan penyelesaian daripada runtutan hawa nafsu yang tersembunyi itu, iaitulah dengan melakukan muraqabah. Caranya kita nak hapuskan benda tadi ialah antaranya ialah muraqabah. Mana muraqabah ni, Allah Ta'ala memperhatikan. Kita merasakan Allah Ta'ala sentiasa memperhatikan segala amalan yang kita lakukan tadi. Mana muraqabah, asal mana muraqabah, mengintai lah. Bukan mana kita mengintai Allah, Allah Ta'ala mengintai kita, Allah Ta'ala memperhatikan kita. Dan mengetahui yang nikmat yang diperolehinya adalah semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Pertama, dia merasakan Allah Ta'ala memperhatikan dia setiap gerak gerinya, apa lakukan. Yang kedua, dia mengetahui yang
segala nikmat dia dapat tu, nikmat kuat ibadah ke, nikmat muka jernih ke, nikmat orang kata kesihatan, mudah datang ke masjid surau ke, kan, ataupun nikmat-nikmat duniawi yang lain, kereta yang mewah, kereta yang besar, rumah yang besar, semua-semua yang besar kan. Dia rasakan tu semua adalah nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dan akhirnya besok semua nikmat-nikmat tu akan tinggalkan. Semua nikmat tu akan tinggalkan dan kita semuanya akan ke mana? Ke alam baka. Itulah tempat tinggal kita kat kubur tu. Berapa kaki tu. Berapa kaki lubang kan dalam tu lah. Semua kenikmatan kita semua tinggal. Bila kita mati anak Adam tu kan tertinggal 3 perkara. Yang mengiring ke kubur tu 3. Pertama harta dia, yang kedua amalan dia, yang ketiga ahli keluarga dia. Daripada 3 tu kembali 2, tinggal 1 amalan. Harta, anak pinak semua tinggal. Itulah kita dalam lubang kubur yang semua sama taraf dengan orang lain. Kalau ke dunia kan masing-masing ada taraf kan. Ini taraf dia, kedudukan dia, tinggi, pangkat dan sebagainya. Dan orang akan respect dengan kita siapa pangkat besar kat dunia ni. Tapi kat dalam alam kat kubur, dalam kubur tu semua label sama je. Di alam gaib tu lain lah. Cuma dari segi zahiriatnya lubang kubur semua sama. Tak ada nak minta lebih tak apa. Boleh tak nak minta kat penggali kubur lebih tak, boleh lebihkan saya tak? Kubur saya tu besarkan sikit, boleh tak? Tak lepek, nolong kata. Kan, itulah saiz dah. Semua sama saiz, semua label. Nak minta saiz lebih tak dapat dah. Walaupun kita duit banyak, duit dia banyak ni minta luaskan sikit lubang kubur sini, besar sikit lah, saiz besar sikit, tak dapat dah kata. Semua sama tuan. Baik, itulah tuan menjalan dia. Kemudian setelah itu Syekh Ibn Athaillah menunjukkan pada kita jalan penyelesaian bagi hawa nafsu tadi, ialah dengan melakukan muraqabah. Maka muraqabah dan mengetahui yang nikmat yang diperoleh itu adalah semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Nikmat kesihatan tu badan, nikmat boleh membaca Quran, nikmat boleh membaca suratul Fatihah, nikmat boleh mengaji, nikmat boleh macam-macam nikmat lah, tak terkira ni. In ta'udu ni'matullah la tusuha. Kalau kita hitung memang tak boleh nak hitung. Jadi pandang pada perbuatan Allah ialah anda melihat pada segala perbuatan, segala perkara terdapat kesan-kesan kewujudan Allah dan juga perbuatan-perbuatannya. Atau istilahnya fana billah. Fana billah, mana fana pada perbuatan Allah, afal Allah. Anda melihat segala perkara terdapat kesan-kesan kewujudan Allah dan juga perbuatan-perbuatannya. Lihat saja apa yang terdapat di alam ni, semua nampak. Dan pada Allah Ta'ala tu semua ada sifat-sifat kesempurnaan. Dialah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Dialah Al-Hafiz, yang Maha Pemelihara. Dialah orang kata Al-Alim, Maha mengetahui. Dialah Al-Latif, Maha lemah lembut. Semua ada komplit kan pada Allah. Kalau orang kafir, dia punya Tuhan tu dia berbeza-beza. Dia Tuhan hujan. Kalau minta hujan, minta kat Tuhan ni. Yang ni Tuhan orang kata pemberi rezeki, minta kat Tuhan ni. Yang ni Tuhan apa lagi? Kekayaan, minta kat Tuhan ni. Dia tak sama lah. Dia beza-beza lah tugas masing-masing, itu beza-beza lah Tuhan dia. Kalau pada kita, pada Allah Ta'ala ni lengkap semua, komplit. Semua ada. Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Wahhab, Al-Mutakabbir, Al-Alim, Al-Latif, kan? Semua ada. Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, semua ada kepada Allah Ta'ala, komplit. Itu sebabnya Allah Ta'ala, Tuhan kita ni Esa, satu je. Tak perlu nak banyak Tuhan. Gitu. Baik. Jadi pandang pada perbuatan Allah ialah anda melihat pada segala perbuatan, segala perkara terdapat kesan-kesan kewujudan Allah Ta'ala dan juga perbuatan-perbuatan Allah. Seluruhnya fana antara Allah dan cinta kepadanya.
Orang yang terkumpul pada dirinya 5 aspek ini akan keluar daripada runtutan hawa nafsu. Okay? Orang yang terkumpul pada dirinya 5 aspek ni. 5 aspek yang mana tu? Tak nyatakan situ. Kan? 5 aspek kata. Akan keluar daripada runtutan hawa nafsu. Jika tidak, dia tetap kekal berlumuran dengan kotoran hati. Jadi. Baik, kemudian Syekh Ibn Athaillah telah mengumpulkan semua perkara ini dalam perkara-perkara hikmah tersebut. Semua 5 tu ada dalam ni lah. Macam tu. Ghayyib nazar al-khalqi ilaika bi nazaril khalqi ilaika. Wa ghib an ikbalihim alaika bi syuhudi ikbalihim ilaika. Man arafa al-haq syahidahu bi kulli syai'in wa man faniya bihi ghaba an kulli syai'in wa man ahabbahu lam yu'sir alaihi syai'an. Maksudnya hilanglah pandangan orang lain pada anda, nescaya Allah Ta'ala memandang pada anda. Gitu. Hilangkan. Ghaib mana hilangkanlah. Atau pada ghaba ghaib. Hilangkanlah nazar al-khalqi, pandangan makhluk. Nazara mana pandangan, khalqi makhluk, ilaika kepada engkau, bin nazaril khalqi ilaika, dengan pandangan makhluk kepada engkau. Mana makhluk, khalqi yang kedua tu Allah. Khalqi yang kedua tu Allah, khalqi yang pertama tu makhluk. Kemudian waghif an ikbalihim alaika bi syuhud ikbalihi ilaih. Ketika menghadapnya, hilangkanlah daripada orang lain dengan memandang penguasaan Allah Ta'ala kepada anda. Ketika kita menghadap Allah Ta'ala tadi, hilangkanlah dari orang lain dengan memandang penguasaan Allah. Muraqabah penguasaan Allah Ta'ala kepada diri anda lah. Manalah kita dalam, orang kata, kalau dalam bab solat tu, betul-betul kita solat. Kalau tuan lihat dalam kitab apa tu, tentang rahsia solat, dalam kitab Muniyatul Musalli. Kitab Muniyatul Musalli, mana segala perbuatan kita tu ada makna. Kan? Ada makna. Mana kalau wukuf, dia wukuf kalau berdiri itu bermakna dia takhasyuan, kata. Khusyuk. Wukuf bermakna khusyuk. Kemudian rukuk kepada ta'aduan, kata, kepada tawaduk, merendahkan diri. Mana setiap perbuatan-perbuatan solat tu ada makna dia. Berdiri itu ada maknanya. Di segi balarah dia adalah maknanya. Rahsia-rahsia mana sekali. Kalau berdiri ni apa makna dia, kalau duduk ni apa maknanya. Kemudian i'tidal tu, kita sujud tu apa makna dia. Adalah segi pembahasan-pembahasannya kita Musadi yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Patani rahimahullah ta'ala, ulama besar Patani. Baik, jadi kita lihat di situ. Balik. Kemudian barang siapa yang mengenal zat yang hak, mana hak yang benar, tentu dia dapat melihat Allah Ta'ala pada segala sesuatu. Man arafal haq syahidahu fi kulli syai'in. Bahasa Arab itu. Barang siapa yang mengenal yang hak, mana yang benar, nescaya dia dapat melihat Allah dengan segala sesuatu. Man faniya bihi ghaba an kulli syai'in. Barang siapa yang berada pada kefanaan, fana, mana fana ni maka binasa, disebabkan memandang kepada Allah, maka ia hilang daripada segala sesuatu. Man ahabbahu lam yusar alaihi. Dan barang siapa mencintai akannya, nescaya tidak memberi berkah tentang sesuatu. Situ dia tak terjemahkan lah. Man ahabbahu lam yusar, tu dia tak terjemahkan. Yang dia terjemahkan man faniya tu. Man faniya bihi ghaba an kulli syai'in. Barang siapa berada dalam kefanaan disebabkan memandang Allah, maka dia hilang daripada segala sesuatu. Mana merasa tak ada yang wujud selain Allah Ta'ala. Kemudian waman ahabbahu lam yubsir alaihi syai'an. Dan barang siapa mencintai akannya, nescaya tidak memberi kesan atannya oleh sesuatu. Atannya oleh sesuatu. So ada berapa? 5 kan? Jadi satu tu dia tak terjemahkan. Man ahabbahu dia tak terjemahkan. Ghaib nazar khalqi ilaika bin nazaril haqqi ni satu kan.
Ya, kemudian gharib an ikbalihim ilaika bi syuhudi ikbalihi ilai, itu nombor 2. Kan dia kata 5 kan. 5 aspek. Kemudian man arafa haq syahidahu fi kulli syai'in. Itu ketiga. Kemudian wa man fana bihi ghaba an kulli syai'in. 4. Kemudian yang kelima wa man ahabbahu lam yusir alaihi. Itu 5. Yang nombor 5 tu dia tak ada terjemahan. Jadi saya bantu terjemahkanlah. Man ahabbahu, dan barang siapa mencintainya, mencintai Allah, lam yusir alaihi syai'an, dan saya tidak beri kesan atasnya oleh sesuatu pun. Jadi sebahagian daripada 5 perkara ini boleh menyampaikan kepada sebahagian sebab. Sebahagian daripada 5 perkara ini boleh menyampaikan pada sebahagian sebab. Jalan muraqabah ialah muhasabah dan membanyakkan zikir dengan menumpukan diri kepada Allah dengan ibadah, sama ada ibadah fardu maupun sunat. Ini antara jalan muraqabah lah. Jalan muraqabah antaranya ialah memperbanyak muhasabah. Pertama muhasabah. Hasibu anfusakum kusakum qabla an tuhasabu. Kemudian banyakkan zikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kan? Kemudian banyakkan zikir, menumpukan diri. Kemudian banyakkan menumpukan diri pada Allah. Tafakkurlah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Kan? Kemudian sama ada ibadah fardu sunat. Kita kena banyakkan lah, lazimkan begitulah. Tapi jangan sampailah macam tadi, benda yang kat atas tadi. Kerana nafsu ni pun dia akan masuk jarum juga. Macam tadi kan. Dia tengok ni orang soleh kan, jadi sebabkan kita banyak buat ibadah, jadi nafsu ni, syaitan ni pun kadang masuk dalam jarum juga. Ya. Sebab kita selalu kena banyak selalu muhasabah hati kita. Baik, apabila manusia menumpukan perhatian kepadanya, ia menyaksikan tumpuan itu sebenarnya datang daripada Allah. Okay? Dan bukannya merupakan keistimewaan atau khususiah yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Nampak? Kata Musanif. Dalam makna itu, apabila manusia menumpukan perhatian kepadanya, pada yang Allah Ta'ala, ia menyaksikan tumpuan itu sebenarnya datang daripada Allah Ta'ala. Mana semua anugerah daripada Allah, bukannya merupakan keistimewaan dan khususiah dimiliki oleh dirinya sendiri. Jadi jangan orang kata, jangan syok sendirilah, saya kata. Jangan syok kan, jangan lupa diri. Ini semua Allah Ta'ala bagi, disebabkan mungkin aku kuat ibadah, maka Allah Ta'ala bagi aku macam-macam. Allah Ta'ala aku bagi banyak kesenangan dan sebagainya. Banyak keistimewaan. Kalau tak ada keistimewaan, aku je keistimewaan. Ini semua lah tu makam-makam yang ada riak. Itulah antara tanda makrifat atau makrifah. Dengan makrifah, seorang itu dapat menyaksikan segala sesuatu itu datang daripada Allah. Dengan adanya makrifat ataupun makrifah, menyaksikan semuanya datang daripada Allah. Bukan mana sebabkan kuat ibadah kita, kemudian menumpukan pada Allah, lupa pada sesuatu yang lain daripada Allah, dan cinta kepadanya Allah dengan cinta yang kuat. Cinta yang kuat. Bukan cinta bermain kan, cinta yang kuat. Okay. Jadi jalan semua ini adalah untuk memberikan tumpuan kepada Allah Ta'ala dengan menunaikan segala amalan fardu dan juga sunat, sebagaimana yang sebut dalam sebuah hadis sebelum ini, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang musuhi waliku, sesungguhnya aku mesti akan perang kepadanya. Ini hadis berkenaan dengan wali. Ini hadis dalam hadis 40 ada ni, Manawi tu. Hadis di hadis 32. Hadis 32 kalau dalam kitab hadis 40 Mata' Ibrahim, yang mana hadis ni diterima daripada Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Tak? Bukan hadis 32, tapi hadis ke 38.
Hadis daripada Abu Hurairah, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang musuhi waliku, sungguhnya aku menyiapkan perang terhadapnya. Barang siapa yang musuh waliku, maka Allah Ta'ala siapkan perang. Mana nak Allah Ta'ala akan memusuhilah orang yang memusuhi walinya. Sama jugalah kalau barang siapa memusuhi Nabi, Nabiku, siapa yang memusuhi Rasulku, maka aku siapkan perang. Kata Allah Ta'ala, siapkan perang pada dia. Sama jugalah kalau Allah Ta'ala, cuma bezanya wali dengan Rasul bezalah. Macam Nabi, Rasul maksum, tapi wali tak maksum. Tapi walaupun begitu Allah Ta'ala sebut, ni hadis kursi tu, man ada ili waliyan ni hadis kursi. Bukan hadis biasa, tapi hadis kursi. Dan siapa musuhi waliku, faqad azantuhu bil harbi, sungguh aku isyaratkan perang pada dia. Wa ma taqarraba ilayhi 'abdi bi syai'in habbu ilayhi mimma iftaradtuhu ilaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan sesuatu yang lebih dikasihi di sisiku selain daripada apa yang aku padukan atasnya. Kemudian senantiasalah seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan amalan sunat sehingga aku mengasihinya. Apabila aku mengasihinya, akulah pendengaran yang dia mendengar dengannya, dialah penglihatan yang aku melihat dengannya, dialah tangan yang dia mementang dengannya, dan kaki yang dia berjalan dengannya. Sekiranya dia meminta padaku, nescaya aku berikan padanya. Sekiranya dia memohon perlindungan daripadaku, nescaya aku berikan perlindungan pada dia. Itu hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Hadis berkenaan dengan wali itu, ada kaitan dengan wali. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah tiada ketakutan atas mereka dan mereka tiada berduka cita. Tiada berduka cita. Itu ciri-ciri lah wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana wali ini makam dia tinggi kan, memanglah kedudukan dia tinggi, doa dia mustajab dan sebagainya. Baik, kesemua ini adalah merupakan martabat orang yang benar ataupun orang siddiqin, orang-orang yang rabbani, mana ada ciri-ciri ketuhanan. Rabbani, kemudian yang alim, ada ciri-ciri ketuhanan, bukan makna Tuhan, tidak. Itu kena faham juga. Orang-orang rabbani mana orang-orang yang ada jiwa-jiwa ketuhanan, tapi bukan dia Tuhan. Gitu. Kemudian yang alim, kemudian yang beramal. Alim dan beramal. Boleh tuan? Ulasan tambahan. Sampai situlah. Wallah. Habis. Kemudian kita baca kitab ni keluar rumah sikit. Kau surah apa tuan? Talqin dah 275. 276. Tasbih. Penggunaan tasbih. Okey. Hukum menggunakan tasbih ketika berzikir. Kau surat 276, kekeluaran rumah. Bolehkah menggunakan tasbih ketika berzikir? Boleh tak? Bid'ah hasanah kan? Penggunaan tasbih, jawapannya penggunaan tasbih ini sudah dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW lagi. Tidak pernah ada dalil yang melarang menggunakan tasbih ketika berzikir. Tujuannya lah untuk mengingat dan mengira bilangan zikir ketika berzikir. Itu tujuannya lah. Sebab kalau kita tak ada alat tu bilang tu, jadi kita lupa dah berapa banyak lah kita zikir. Apalagi kalau kita menyebut benda yang sama. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif kan. Kita nak sebut 10,000 kali. Kau poning nak ngira lah.
Kalau tak ada alat tu susah juga. Dan sekarang ni pun dah ada yang macam-macam jenis kan, Osman. Bukan ada yang tu je, bukan yang buat zikir je, yang elektronik pun ada lah, macam-macam lah. Kan, tu cuma kaedah dan cara lah untuk kita berzikir. Tapi jangan boli je tapi tak guna juga. Kadang dia boli je, lepas tu tak pakai-pakai, tak mana-mana pergi ya. Macam tu. Mula-mula tu semangat lah nak beli, kan? Apa harga ni, siap-siap kata buat perbandingan harga lah. Lepas dah beli tu seminggu je, lepas tu tak mana-mana pergi kan? Jadi, tapi salah mana azam tu dah ada lah, tak? Azam menggunakan benda tu memang dah ada lah. Okay. Dalil hadis diriwayatkan daripada Sa'id bin Abi Waqqas bahawa dia bersama Rasulullah SAW pernah masuk ke rumah seorang perempuan. Perempuan itu memegang di tangannya biji-biji kurma dan batu kerikil yang digunakan untuk menghitung bacaan tasbih. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, dia kata, ukhbiruka bima huwa aisara min hadza aw afdala, faqala quli subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Khalaqa fis sama. Subhanallah adada ma khalaqa fil ardi. Subhanallah adada ma baina zalik. Subhanallah adada ma huwa khaliq. Wallahu akbar mislu zalika. Walhamdulillah mislu zalika. Wa la ilaha illallah mislu zalika. Wala haula wala quwata illa billahil alim azim mislu zalika. Aku telah memberitahu hal-hal yang lebih mudah, adakah kamu kerjakan? Kan? Ukhbiruka bima huwa aisara min hadza. Aku khabar kepada engkau sesuatu benda yang lebih mudah daripada ini dan lebih afdal. Faqala, maka Nabi sallallahu bersabda, maka bacalah subhanallah, maksudnya Allah Ta'ala adada ma khalaqa fis sama. Sebanyak bilangan makhluk di langit. Subhanallah adada ma khalaqa fil ardi. Maksudnya Allah Ta'ala dengan sebilangan makhluk berada di bumi. Subhanallah adada ma baina zalik. Maksudnya Allah Ta'ala dan seumpama demikian. Subhanallah adada ma baina zalik. Maksudnya Allah Ta'ala bilangan barang yang antara demikian. Subhanallah adada ma huwa khaliq. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang-bilangan barang yang ianya khaliq, dia yang pencipta. Allah Ta'ala Maha Pencipta. Wallahu akbaru zalika. Allah Ta'ala lebih besar dan semua seumpama demikian. Walhamdulillah mislu zalika. Dan segala puji Allah Ta'ala seumpama demikian. Wala haula wala ilaha illallah, tiada Tuhan yang sembahan melainkan Allah, mislu zalika, seumpama demikian. Wala haula wala quwata illa, tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan Allah Ta'ala yang maha tinggi dan maha besar, mislu zalika, seumpama demikian. Okey. Ni ada satu ayat lah. Cuma Nabi nampaklah perempuan tadi membaca menggunakan kaedah. Dia baca zikir tadi, dia menggunakan kaedah biji-biji kurma ataupun biji kerikil yang digunakan untuk menghitung bacaan tasbih. Kemudian Nabi kata, aku beritahu pada kamu hal yang lebih mudah kamu kerjakan dan lebih utama daripada menggunakan kerikil ini. Macam tu. Jadi maknanya nyatakan benda tu boleh lah, tapi Nabi kata ada lebih baik lagi bacaan, dia kata. Cuma perempuan tu tak disebutkan apa yang dia baca. Dia disebut tak sebut. Apa yang dibaca perempuan tu tak sebut, tapi dia menggunakan batu kerikil itulah. Gitu. Kemudian Nabi menyuruh membaca bacaan-bacaan tersebut, gitu. Kemudian yang kedua, banyak riwayat menunjukkan bahawa para sahabat Nabi SAW dan kaum salaf yang soleh pun menggunakan biji kurma, batu-batu kerikil, simpulan-simpulan benang dan lain-lain untuk menghitung zikir yang dibaca. Ini ada riwayat lah. Para sahabat menggunakan biji kurma, batu-batu kerikil, simpulan-simpulan benang yang lain untuk menghitung zikir yang dibaca. Imam Sayuti telah menulis tajuk khas tentang perkara ini dengan judul
al-minha fi as-subhah. Mana petunjuk dalam penggunaan tasbih. Al-minha fi as-subhah. Penunjuk pada dalam penggunaan tasbih dengan membawa riwayat yang sahih tentang bolehnya menggunakannya ketika berzikir. Kemudian pendapat ulama Abu Qasim At-Tabari dalam kitabnya Karamah Al-Awliya, karamah para wali, menyatakan bahawa ramai sekali orang-orang yang mempunyai karamah yang menggunakan tasbih untuk menghitung zikir. Antara ini ialah Syekh Abu Muslim Al-Khawlani dan juga lain-lain lah. Okey. Tu siapa boleh buat begitu, buatlah. Tapi jangan ada sikap takjub sudahlah, riak. Kan? Yalah, kadang-kadang timbul juga perasaan macam tu. Orang lain tak pegang tasbih, kita pegang tasbih. 10 kili kedai baru pegang tasbih kan. Ini mungkin ini kaki orang kaki tasawuf ke, orang kaki sufi ke kan. Jadi sikit sebanyak akan ada benda tu, macam kita minta berlindung lah macam tu. Allah Ta'ala jangan ada lah sifat-sifat macam tu, benda-benda yang ke hati kita. Baik. Dan tasbih pun macam-macam. Tasbih kecil ada, tasbih besar gajah pun ada, tasbih lilik ke badan pun ada. Kan? Payah warna lilik ke badan ni kan. Senang di mana-mana, senang nak zikir kan. Macam tu. Jangan terbolit sudah. Kalau besar warna kan terbolit lah badan nak. Nak masuk dalam tanda pun susah. Kau nak tangga kau nak pasang balik tak? Tu. Buatlah semampu yang boleh lah. Cuma jangan kata Nabi, jangan sampai memudaratkan diri, jangan menyusahkan diri sudah. Gitu. Yang penting kita selesa. Baik. Seterusnya Maulidi Rasul lah. Wallahualam. Ada soalan? Saya tutup dah. Haji Manap lama tak jumpa. Mana okey? Oh, tak sihat Dulu kan dia kajian tanya. Habis yang gajah ada tanya. Walaupun dia tahu jawapan. Allah Akbar. Nama dah tampak kan? Yalah. Okey, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zid 'ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa 'alaman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasi'an fata ya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana futuha alifin. Allahumma faqina bidin. Allahumma faqina bidin. Allahumma faqina bidin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam was sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakil syaqa wa su'il qada wa syamasatil ada. Tahassana bi zatil jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'ala allazi la yamut. Allahumma sif anna hadzal waba wa qina syarra rada. Wa najina minat ta'ni wa ta'un wal bala bi lutfika ya latif ya khabir. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.